Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersiaran lagi dalam meneruskan pengajian tafsir dan masih lagi berkisar berkaitan tafsir surah Al-Fatihah pada ayat yang ketujuh. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Oleh kerana ayat ketujuh ini adalah ayat yang penghafizan dalam surah Al-Fatihah, dapat kita rumuskan bahawa dalam surah Al-Fatihah ini terdiri daripada rangkap kata firman Allah Ta'ala dalam bentuk puji-pujian Allah. Allah mengajar kita kepada hala tuju akidah, iaitu hendaklah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan tahu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kebesaran Allah Taala? Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Bila Tuhan seluruh alam, maka Allah pemilik segala-galanya. Maka sifat utama dalam sifat utama bagi pemilik yang sebenar ini ialah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia punya milik segala-galanya, maka dia memberikan siapa saja. Hamba-hamba yang meminta, daripada sekecil-kecil manusia sama sebesar-besar manusia, sekecil-kecil haiwan sampai sebesar-besar haiwan, daripada cakrawala dan sebagainya, Allah bagi nikmat. Sebab sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sifat pemurah Allah Taala ada sifat pengasih, sifat kasih sayang. Yang ini hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, boleh beri siapa yang Allah suka. Dalam membahaskan berkenaan Al-Fatihah ini, kita lihat bagaimana cantiknya susunan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Allah cerita tentang kebesaran, Allah cerita tentang akidah, Allah cerita tentang alam, Allah cerita tentang pemilikan, Allah cerita sifat memurah, Allah cerita sifat penyayang. Dan Allah juga memaklumkan kepada kita tentang hala tujuh permintaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kamu beribadahlah dengan betul, taklah kamu minta padaku. Sebab sifat pemurah Allah Ta'ala tadi, Allah nak kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah minta kita tunjukkan. Allah minta kita Allah suruh kita minta pada Allah Ta'ala tunjukkan jalannya. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab sirat ni jalan yang bersempang-sempang. Jalan yang bersempang-sempang, tapi kita minta sempang yang betul-betul lurus. Iaitu siratal mustaqim. Siratnya macam mana? Allah sebut tentang jalan. Maka ada lagi kaitan jalan ini dalam ayat yang akan kita jumpa selepas ini. Iaitu ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi simpang atau jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua amalan, dua perbuatan, dua golongan, dua kelompoknya. Allah minta kita jangan masuk. Jangan tercebur, jangan terjerumus. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan masukkan diri kamu dalam kemusnahan, dalam kebinasan, dalam kemudaratan, dalam benda-benda yang tak elok. Apa benda tak elok? Allah sebut dua. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ghairul maghdubi 'alaihim? Kita dah jelas panjang lebar, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Cerita tentang ghairul maghdubi 'alaihim, mungkin tak habis lagi nak cerita. Tentang ghairul maghdubi 'alaihim, minta lindung dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir kita dah bicarakan berkaitan dengan tanda-tanda Allah murka. Tanda-tanda Allah benci. Ghairul maghdubi 'alaihim. Dan pada hari ini, pada malam ini, kita nak menyambung lagi tentang surah ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Golongan yang kedua, golongan yang sesat. Sesat dan murka, sesat dan kena marah ni lain. Allah bila sebut hal sesat, Allah sebut dhalalun mubin. Allah sebut sesat yang betul-betul sesat. Sesat yang betul-betul nyata. Bila Allah sebut dhalal mubin, sesat yang nyata, Allah sentiasa bergerak atau Allah sentiasa tujukan, fokuskan ayat tersebut, firman tersebut pada iblis, pada syaitan. Innahum adu mubin. Sesungguhnya mereka itu musuh kamu yang nyata.
musuh yang sesat dan menyesatkan. Jadi bila sebut sesat dan menyesatkan, Nabi SAW menyatakan, ini kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-4596, Sunan Abu Daud. Nabi bersabda mafhumnya, golongan Yahudi akan terpecah ber-71 atau 72 golongan. Yang kita nampak macam Yahudi macam sepakatlah satu kepala, tak pernah berpecah, tak pernah berselisih. Tak, Nabi dia beritahu dah. Golongan Yahudi terpecah antara 71 atau 72 golongan. Mereka kalau nak menyerang Islam, kalau nak musuh Islam, mereka sepakat. Tapi di kalangan mereka ni ada 72 kelompok atau 72 golongan, 71 golongan, 71 kelompok yang bercakaran sesama sendiri. Terpecah ber-71 atau 72. Golongan Nasrani pula, Nabi kata terpecah kepada 71 atau 72 golongan. Sama juga orang Nasrani. Bila dia nampak Islam, dia nampak bersatu. Tapi di antara mereka ini terpecah lagi. Tak bersagam, tak bersatu, tak berpaut, tidak berpegang kepada jalan yang betul. Nabi kata terpecah ber-71 atau 72 golongan. Tetapi umatku berpecah lebih banyak lagi, 73 golongan. Nabi beritahu lebih banyak lagi. Ini riwayat Abu Daud. Namun dalam 73 golongan ini, tak semuanya betul. Apa yang dikata tak semua betul, yang tak sama dengan akidah yang Nabi perjuangkan. Bagaimana riwayat sebuah hadis Nabi, sebuah riwayat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Namanya juga terkenal di sejarah Islam. Sehingga ada orang menentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi Muawiyah ni antaranya dia seorang perawi hadis. Dia juga seorang penulis wahyu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan calang-calang manusia yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan ni. Walaupun dalam sejarah pertentangan Islam, berlaku zaman Sayyidina Osman, bagaimana perang Siffin dan sebagainya, nama Muawiyah bin Abi Sufyan masyhur dalam sejarah. Sehingga ada orang menganggap Muawiyah bin Abi Sufyan terkeluar dari Islam. Tetapi sebenarnya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penulis wahyu. Dan juga adalah perawi hadis. Hadis yang diceritakan disampaikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan hadis itu juga terdapat dalam riwayat Abu Daud, nombor hadis 4597. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata bahawa daripada hadis Nabi, ketahuilah sesungguhnya golongan ahli kitab sebelum daripada kamu berpecah kepada 72. Sebelum datang Islam, golongan ahli kitab terpecah kepada 72. Dan golongan ini, iaitu golongan Islam, terpecah kepada 73 golongan. Rasul kata, 72 golongan akan ke neraka dan satu golongan saja akan masuk syurga. Siapa dia? Al-Jamaah. Yang bersepakat. Yang bermajoriti. Ini dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan. Persoalannya, apakah ciri-ciri jamaah tu? Yang ni kita tahu. Apakah ciri-ciri jamaah? Yang Nabi kata yang satu saja selamat. Daripada 73, satu akan ke syurga, 72 akan ke neraka. Yang 73 identitinya al-jamaah. Yang bersepakat, yang berpegang pada satu, yang bersama-sama dan majoriti. Siapa dia al-jamaah? Jadi kalau kita nak perhatikan tentang yang mana satu pihak benar, yang mana pihak salah, ada riwayat lain lagi menerangkan, menjelaskan lagi dalam riwayat-riwayat yang lain menerangkan siapa golongan yang selamat ni. Golongan dipanggil golongan al-jamaah. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni anak Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ada perang Siffin, dia berpihak pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Anaknya bernama Abdullah. Seorang perawi hadis. Abdullah bin Amr mengatakan bahawa Nabi SAW telah bersabda, mafhumnya, dan akan berpecah umatku kepada 73 golongan.
semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Melainkan satu kumpulan saja. Bila disebut tentang perkara tersebut, ini satu benda yang besar, yang menakutkan khususnya para sahabat. Masing-masing rasa gemetar, besar. Sebab tidak boleh bayangkan umat Nabi SAW boleh berpecah. Dalam suasana kehidupan bersama Nabi nampak bersatu, berpakat. Tapi macam mana boleh berpecah? Bila berhijrah ke Madinah, baru nampak sedikit demi sedikit. Khususnya Perang Badar. Umat Islam terpecah pada dua. Satu al-munafik, satu yang betul-betul ikut Rasulullah. Baru dua. Tapi Rasulullah kata ada 73 golongan. 72 akan ke neraka, satu akan ke syurga. Jadi dalam golongan yang dikatakan golongan Islam ni, masih lagi banyak belum selamat lagi. Dan para sahabat teringin untuk bertanya tentang kepada Nabi SAW, apakah ciri-ciri yang satu tu ya Rasulullah? Siapa yang dipanggil jamaah? Sebab mereka nak ikut jamaah ni. Mereka tanya kepada Nabi, siapakah mereka tu ya Rasulullah? Rasul menjelaskan dengan penjelasan yang tak berapa panjang. Apa yang aku berada di atasnya dan juga sahabat-sahabatku. Maknanya orang yang ikut Nabi dan orang yang ikut sahabat-sahabat Nabi. Jadi Nabi selalu kata, sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang di langit. Kamu petiklah mana-mana bintang, kamu tidak akan sesat. Jadi Rasul beritahu dua. Ala sunnati, yang ikut sunnahku dan sahabat-sahabatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, nombor hadis 2641. Jadi dah nampak, dah semakin nampak. Daripada awal cerita pecah, cerita daripada 73, yang lain semua, yang lain kaum lain, kaum Yahudi, Nasrani 72, umat Islam 73, lebih banyak. Daripada 73 terpecah pula kepada dua kelompok. Satu yang masuk neraka, yang satu lagi masuk syurga. Yang masuk neraka lebih ramai, 72. Yang masuk syurga hanya satu. Siapa yang satu? Satu ialah kumpulan jamaah. Apa itu jamaah? Dalam bahasa mudah, jamaah ialah majoriti. Golongan yang teramai. Umat yang teramai, kesepakatan yang teramai. Yang itu dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Ahli sunnah dan hidup dalam berjamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Jawapan ialah golongan yang disepakati dan disetujui oleh majoriti ulama Islam. Bagaimana kesepakatan ini? Suatu kesepakatan ini nampak telah ingin dicabar. Kita lihat contoh kesepakatan. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, setelah runtuhnya kerajaan Bani Umayyah, naiklah kerajaan Abbasiyah. Golongan Bani Abbas, yang tadi golongan Bani Umayyah. Kalah mengalah antara satu dengan lain. Bila kenangan kerajaan Bani Abbasiyah, ada ramai khalifah-khalifah yang terkenal. Antara yang cukup terkenal ialah Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah Al-Ma'mun. Ramai lagi khalifah-khalifah yang terkenal kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah. Diceritakan bahawa pada kerajaan dinasti atau Bani Umayyah ini, Bani Abbasiyah ini, golongan kerajaan ingin mewajibkan umat Islam di bawah pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah supaya berpegang pada ahli dengan akidah Al-Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Golongan yang terpisah. Tidak kepada Muawiyah, tidak kepada Ali. Tengah-tengah. Terpisah. Dia nak menggunakan akidah Mu'tazilah. Maka ketika itu berlaku penentangan yang begitu hebat daripada ulama-ulama dan umat Islam. Antara yang paling kuat menentang ialah Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i yang hidup kajian zaman Bani Abbasiyah cukup menentang tentang fahaman ikut ajaran Mu'tazilah. Siapa lagi yang menentang? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia dipenjarakan, diseksa dalam penjara. Hingga dia meninggal dunia, wafat dalam penjara. Diseksa oleh kajian Bani Abbasiyah. Supaya nak ikut pada Mu'tazilah. Siapa lagi yang menentang? Imam Al-Waisi. Mereka semua tak suka bahawa mengikut ajaran
yang dipanggil ajaran Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah atau pahaman Mu'tazilah. Mereka nak menepati pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita nak ini yang kita nama al-jamaah, kesepakatan usul ini nak merealisasikan atau nak wujudkan satu pahaman baru, pahaman Mu'tazilah di dalam negara Islam, dalam kerajaan Islam, tapi gagal. Sebab berlaku penentangan ulama-ulama yang terkenal, ulama Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Al-Buwaiti, dan usul ini gagal. Sebab tu, usul yang diteruskan oleh para ulama tersebut nampak berjaya kerana bimbang termasuk dalam golongan yang 72. Kita nak masuk dalam golongan yang 71. Sebab tu kita tak nak jadi orang yang sesat. Nabi kata yang masuk dalam kesesatan. Allah sebut ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Yang kamu termasuk di kalangan orang-orang sesat. Sebab bimbang jumlah kesesatan, jumlah kerosakan umat Islam ramai. 72 kelompok, hanya satu yang akan ke syurga, iaitu yang ahli jamaah. Maka kita nak golongan yang ke-73 tu, golongan yang terakhir, ahli sunnah wal jamaah yang satu tu. Satu hadis Nabi SAW juga riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2167 dalam Sunan Tirmizi. Abu Rasulullah bersabda, maafkan. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan umatku di atas kesesatan. Dan Allah akan pelihara orang yang berada dalam jamaah. Sesiapa yang berada dalam keadaan syaz. Syaz maksudnya menyalahi jamaah, berarti syaz itu akan ke neraka. Yang nak terpisah pada jamaah. Yang tak hidup dalam keadaan ahli sunnah wal jamaah. Nak rasa lain, nak buat benda lain. Benda dah jalan lama, nak buat benda lain, aliran baru, fahaman baru. Yang akan berada dalam golongan syaz. Siapa syaz akan terpisah, akan ke neraka. Ini hadis Nabi riwayat Tirmizi. Ini jaminan Allah Ta'ala kepada umat Rasulullah SAW. Umat Rasulullah tidak akan berada dalam kesesatan. Tidak akan berada dalam kesesatan selagi mana hidup dalam berjamaah. Sebab tu Rasulullah selalu memberitahu bahawa jangan kamu jadilah kamu seperti sekawan biri-biri. Dan saya bila berada dalam sekawanan biri-biri, tidak ada harimau yang langsung menerkam. Tapi kalau kamu seekor biri-biri terpisah di jamaah, maka mudah harimau ini menerkam biri-biri yang terpisah. Jadi, para ulama mengkaji siapakah dia 72 golongan ni. Para ulama meneliti hadis ni, nak mengkaji, nak memudahkan usul ijtihad, fahaman, fikiran mereka membantu kita menyelesaikan banyak persoalan. Siapa dia yang 72 golongan ni? Jadi, ulama-ulama yang banyak mengkaji tentang 72 golongan, mengenal pasti 72 golongan, antaranya ialah Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Yang kajiannya ditulis dalam sebuah kitab bernama Al-Faraq Bainal Firaq. Perbezaan dalam perbezaan. Beza antara yang satu dengan yang lain. Yang lain pada itu, ada lagi ulama yang terkenal bernama Imam Asy-Syahrastani. Mengkaji tentang 72 golongan ni. Ciri-ciri 72 golongan. Siapa 72 golongan ni? Sebab Rasul tak beritahu. Akhirnya ada ulama-ulama mengkaji. Yang kedua, dipanggil Imam Asy-Syahrastani. Dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Ini kitab cukup terkenal. Siapa lagi yang mengkaji? Imam Al-Asfara'i ini. Dalam kitabnya iaitu kitab Tabsyirah Fiddin. Kabar gembira dalam agama. Jadi berdasarkan pada penelitian ulama-ulama tersebut, mereka teliti, mereka dapati 72 golongan tersebut terpecah pada beberapa kelompok. Siapa dia 72 golongan tersebut? Antaranya dikatakan yang dimaksud 72 golongan ialah mewakili Syiah. Syiah terpecah pada 22 golongan. Syiah terpecah pada 22 golongan. Jadi dah nampaklah. Dah jelas bahawa ada 72 golongan adalah mewakili Syiah. Apa lagi? Siapa lagi yang dikatakan tu? Kelompok kedua, Khawarij. Kelompok Khawarij pula terpecah kepada 20 kelompok. Terpecah lagi.
Jadi dah ada dua kelompok. Satu Syiah, ada 22 kelompok. Khawarij, ada 20 kelompok. Ada teknikal sikit. Jadi, golongan pertama, kelompok pertama adalah kelompok Syiah yang ada 22. Jadi, kalau 72 tolak 22, tinggal 50. 22 telah ada pemiliknya. Ada 50 lagi. Khawarij pula terpecah pada 20 kelompok. Tinggal lagi 30. 50 pada tadi pecah tadi. Tinggal 50. Ambil Khawarij, terpecah pada 20, tinggal lagi 30 kelompok lagi. Kemudian, siapa lagi yang dipanggil ni? Golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah terpecah kepada 20 kelompok yang dipertahankan oleh kerajaan Abbasiyah tadi. Mu'tazilah terpecah pada 20 kelompok. Jadi, tinggal berapa? 30 tolak 20, tinggal 10 kelompok. So, kelompok lagi siapa dia? Murjiah. Golongan Murjiah ada 5 kelompok. Najariyah ada 2 kelompok. Jabariyah, Qadariyah dan Musyaibibah masing-masing 1 kelompok. Jadi keseluruhannya ialah 72 kelompok, 72 golongan. Jadi tinggal satu yang tinggal Ahlussunnah wal Jamaah yang diwakili oleh Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Abu Hasan Asy'ari yang bermaksud Al-Maturidi. Golongan yang membantu mengembangkan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, penonton Allah Ta'ala. Apabila kita membahaskan tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita tak nak golongan orang yang disesatkan dan golongan orang yang dimarahi oleh Allah Ta'ala, dimurkai Allah. Sesat maksudnya sesat yang tak kembali. Kalau dimurkai, ada peluang untuk kembali. Tapi sesat yang tak balik. Sesat terus-terus sesat. Dalal, sesat yang teruk. Yang tak jumpa jalan. Maka ini lagi bahaya daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah dulu kan dengan maghdub, iaitu yang dimurkai, Allah akhir dengan dolal. Jadi Allah dah terangkan dalam surah Al-Fatihah yang begitu panjang, ayat yang 7 ayat, penangan yang begitu panjang, menceritakan tentang Allah. Boleh minta apa saja, boleh beribadah, boleh apa, boleh. Tapi jangan tergulung dalam dua golongan. Ingkar, jauhi dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang maghdub, yang dimurkai. Golongan kedua ialah golongan yang disesatkan oleh Allah Ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, kesimpulan yang boleh kita ambil di sini ialah kita berharap setelah kita mengetahui ilmu-ilmu yang telah diturunkan, memahami tentang pengertian surah Al-Fatihah, insya-Allah mudah-mudahan kita lebih yakin dan lebih faham. Bila kita baca surah Al-Fatihah, bila kita menghayati solat, bila kita faham dan solat, dan kita faham dan permintaan. Bila kita faham apa yang kita minta, barulah kita jelas apa yang kita nak. Kadang-kadang minta benda yang kita tak faham. Jadi tak jelas apa yang kita nak. Orang minta macam-macam. Akhirnya tanya, kau nak apa sebenarnya ni? Saya pun tak tahu. Nak beri, tak beri, tak apa. Tak boleh. Bila kita faham apa yang kita minta, barulah jelas orang tu nak beri. Kata Allah Ta'ala, bila kita faham apa yang diminta, baru Allah jelas kita beri. Allah bukan tak tahu. Allah maha mengetahui. Alim. Allah maha mengetahui. Tetapi sangkaan manusia sama dengan sangkaan Allah. Kita kena sakit bagi Allah. Kalau minta suatu benda kita faham, barulah jelas kita nak minta. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan dalam pengucapan yang pendek ini dapat memberi keterangan jelas tentang surah Al-Fatihah. InsyaAllah ada kesempatan kita akan mengupas menafsir surah Al-Ikhlas. Surah yang pendek tetapi mempunyai pengertian yang begitu besar dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.